Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita tenaga, kemampuan, keupayaan sehingga malam ni kita berada malam yang ke berapa dah? Berapa? 9. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni dan tahun ini, bulan Ramadan kali ini, alhamdulillah telah berubah daripada apa yang 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bila dah kita boleh patah balik, boleh solat balik tarawih berjamaah, semayang pun duduk dalam saf rapat-rapat, maka kita hendaklah usahakan supaya perkara ini benar-benar memberi faedah yang berkekalan kepada kita, supaya matlamat daripada la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa, hasil daripada kutipan yang kita dapat daripada bulan Ramadan al-Mubarak ini diguna pakai bukan setakat bulan Ramadan, tapi kita pakai terus sampai bertemu Ramadan akan datang. Jangan kita jadikan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi ini kita berpandukan kepada mazhab itik. Tahu mazhab itik kan? Kita ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali, tapi lah sekali bab main masjid orang pakai mazhab mana? Syafi'i pun dah, Hanafi pun dah, lain semua dah pakai mazhab itik. Tahu mazhab itik? Dulu punya kritik bukan main. Apalah tak buka masjid, tak bagi orang masuk untuk semayang. Semayang apalah terjarang-jarang. Tapi bila main masjid dah boleh masuk, Ramadan pun kita tengok pemimpin kita pun bagi buka bulan Ramadan, boleh semayang duduk rapat-rapat elok-elok, dan kita pun boleh pakat mari masjid ramai-ramai dah, bagus dah bulan Ramadan. Dan sebelum Ramadan tak boleh tak? Bulan Ramadan semua pakat boleh. Hak tak ada masa pun semua boleh main belakang di masjid bila mari bulan Ramadan. Nampak gaya malam ni lebih ramai daripada hari Jumaat. Kan? Orang kampung, bukan orang taman. Kalau hari Jumaat orang lain ramai. Jadi tuan-tuan, kalaulah keadaan macam ini, tiba-tiba mari bulan Syawal dan bulan berikut-ikutnya, maka semua masjid jadi renggeh. Masjid semua jadi kurus balik. Maka sama ada dengan itik. Itik Jawa favourite dia apa dia? Ayak apa? Ayak cak. Lepas dia makan ayak cak, berlemuh keluar hitam. Lepas tu dia buat apa? Itik pun pergi mandi kak. Dia bersih badan. Bersih-bersih badan, balik-balik jumpa pula ayak cak, dia buat apa? Masuk balik. Kita apa kalau macam tu? Sebelum ni tak pernah kenal masjid. Contohlah, bukan kata kat tuan-tuan, tapi nak kata kat siapa? No. Jadi tuan-tuan, dulu ni masjid kita tidak menjadi tempat mahbab, tempat persinggahan kita sepertinya ini sebelum. Tapi Allah Ta'ala hadirkan Ramadan al-Mubarak, dapat kita solat tarawih beramai-ramai. Tiba-tiba bila keluar daripada madrasah Ramadan, keadaan seperti ini tiada lagi. Maka apa bezanya itik kembali kepada ayak acak? Ada beza tak? Tak ada beza tuan-tuan. Nah, jadi sebab tu saya ajak supaya kita tengok apa yang Allah Ta'ala buat semua ni, apa yang Allah Ta'ala jadikan semua ni, biar jadi pengajaran buat kepada kita. Bila jadi pengajaran, insya-Allah kita keluar daripada madrasah Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila berjaya, orang yang berjaya sebenarnya siapa dia? Orang yang berjaya sebenarnya ialah orang yang dapat menyingkirkan diri dia daripada neraka dan dapat memasukkan diri dia ke dalam syurga. Itulah firman Tuhan yang berbunyi, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz.
siapa yang dapat menyisihkan diri dia daripada api neraka dan masukkan ke dalam syurga, maka orang itulah faqad faz. Allah Ta'ala memakai perkataan faza dengan past tense. Nah, dengan past tense, bukan present tense lagi. Dengan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Ini menunjukkan, katakan pasti orang tu menang bila dia dapat menjauhkan diri dia daripada api neraka. Maka oleh kerana Allah Ta'ala nak menyelamatkan kita daripada api neraka ni juga, Allah Ta'ala bagi jalan. Maka jalan yang cukup baik, dihadiahkan Ramadan Al-Mubarak. Maka bulan Ramadan Al-Mubarak ni Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Dan bulan ini tak pernah diberi kepada orang lain. Dan salah satu keistimewaan bulan ini ialah waj'alhu atqam minan nar. Jadikan bulan ini bulan pembebasan daripada api neraka. Dan orang yang boleh bebaskan diri dia daripada api neraka siapa? Hanya yang boleh membebaskan diri dia daripada api neraka ialah golongan al-muttaqun, orang yang bertakwa. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, kamu jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini orang yang kelas pertama di dalam Al-Quran, dan kelas ni saja yang berjaya. Maka sebab tu kita buat tahlil pun kita duk baca ayat Quran ini dulu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk Allah, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak takwa, antara aktiviti takwa ialah puasa bulan Ramadan. Bila mari bulan Ramadan, antara aktiviti dia ialah jangan lupa tarawih. Sebab tu Nabi sebut man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang qama Ramadan, bukan qama lail, qiyamul lail. Sebab tu bulan Ramadan disebut qama Ramadan. Apa qama Ramadan? Hari ini salatul tarawih. Hak ni ada bulan Ramadan saja. Zaman Nabi ada tak tarawih? Ada. Zaman Nabi tak ada. Habis tu kita main tarawih tak ikut sunnah Nabi ya. Siapa kata tak ikut? Kan? Tarawih zaman salafus salih buat salat tarawih, depa buat. Lepas depa sembahyang 2 rakaat qiyamul lail main tarawih ni, depa buat berehat 4 rakaat, depa berehat. Depa buat tarwihah, rehat. Depa ada yang tawaf, ada yang nak minumkan, nak nasihat ke apa semua buat. Lepas tu depa sambung pula 4 rakaat buat berjemaah. Sekali depa berehat pula lepas 4 rakaat. Lepas depa buat betul sampailah berehat sampai lebih daripada 3 kali. Bila lebih daripada 3 kali tarwiha, maka dijamakkan nama dia pada tarawih. Maka senang nak niat kat kita, maka kita pun niat sembahyang tarawih. Ulama letakkan nawaitu ni untuk kita bagi mudah. Macam tadi lah ketua biro kebajikan umum kan, semua buat 4 cara, kau buat cara tadi nak bayar terah 4 kan, untuk nak bagi mudah kita bayar, tapi tetap tak bayar enggak. Hak ni yang bayar. Jadi tuan-tuan, ada di kalangan kita kadang-kadang sembahyang tarawih dia buat bukan berdasar pada ilmu dia. Dia buat berdasar pada ikut tradisi. Hak ni rugi. Ramai yang sembahyang tarawih tapi tak sembahyang sunat Isya. Tidak. Sembahyang sunat Isya lebih baik daripada sembahyang tarawih. Kita jangan salah langkah. Buat tapi dah mai dah lewat dah, tak boleh buat, tak apalah, masuklah. Tapi sembahyang sunat Isya lebih baik daripada sembahyang sunat tarawih. Jadi buatlah tarawih, nak buat 8 ke, nak buat berapa pun buatlah, asalkan jangan tak buat. Dan buatlah waktu mana pun, sama ada lepas Isya, sama ada tengah malam lagi. Dia balik-balik letel-letel lena lepas buka puasa, jaga tengah malam dia nak buat sembahyang tarawih, buat.
walaupun sendirian. Jadi tuan-tuan, antara agenda ini apa dia? Tanda bukti kata kita ni tadi, tunduk patuh kepada perintah Allah dan kita menjalani jalan-jalan orang yang bertakwa, kerana orang yang bertakwa inilah orang yang layak untuk menjadi ahli syurga. Wal aqibatu lil muttaqin. Esok ni sana, esok ni untuk orang yang bertakwa. Bila dah orang yang bertakwa, maka apa yang akan dapat? Bila dah dapat syurga, berarti mereka itu tadi telah disisihkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang ada, peluang yang diberi, mana nak tahu tahun depan Covid pula dah mari macam-macam nama, mikron lah, tahu-tahu main mikrofon pula apa. Kita tak tahu benda yang akan datang. Peluang yang ada, ambil untuk kita tingkatkan lagi mutu amal ibadat kita. Seperti mana sabda Nabi, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufirat ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang menghidupkan, membangunkan bulan Ramadan, maksud dia qiyam ataupun sembahyang solat tarawih ini dengan penuh iman, yakin, ihtisab, ikhlas, maka dia akan dapat apa? Ghufira ma taqaddama min zambi. Dia telah diampun daripada dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa? Dosa kecil. Hak kecil-kecil ni, hak banyak kita dah buat, hak mikro-mikro ni lama-lama dia jadi apa? Dia jadi besar. Maka hak kita duk buat ni tadi Allah Taala hapus. Bila hak ni hilang dengan penuh jujur, dengan penuh yakin kita lakukan, maka kita akan keluar daripada madrasah Ramadan. Sekali lagi kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi syukur nikmat Allah Taala bagi. Mujuk dulu dia tutup, sekarang dia buka. Tengok-tengok, bila dah buka pun duk macam sebelum tutup juga. Maknanya orang tu mazhab apa? Mazhab apa tuan-tuan? Jadi malam ni buat balik mazhab itik, sudahlah. Jadi tuan-tuan, wallahu alam. Hanya sekadar itu dulu pertemuan ringkas kita pada malam ni. Walaupun ditulis di sini 20 minit, tapi buat pendek-pendek sudahlah, tazkirah kan dah. Panjang-panjang lagi susah pula. Tahniah tuan-tuan. Moga-moga Allah Taala berikan kita pembebasan yang sebenar daripada api neraka, dan perbanyakkan membaca doa macam mana yang kita dengar imam kita baca tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyakkan doa dan mohonlah keampunan sebanyak-banyaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini dulu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.